Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasulah. Ibadallah wa ima Allah, muslimin dan muslimat yang diberkati, dirahmati, dikasihi, dikasihani, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lupa juga terima kasih kepada pihak pengurusan dan jemaah Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail TTDI kerana memberi ruang kepada kami dari siaran radio KLFM, khususnya program Az-Zikra 6.45 pagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan jalan ataupun lorong bantuan yang diberi memenuhi hajat kami untuk menyampaikan dakwah melalui masjid ini, seterusnya siaran di Facebook, termasuk juga siaran di radio. Mudah-mudahan dengan sempurnanya hajat kami dengan bantuan oleh pihak masjid, maka Allah juga akan permudahkan segala hajat bagi pihak pengurusan dan juga jemaah masjid ini. Kerana itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup memang tak boleh lari dah. Kita kena dengar Allah, dengar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain berjanji barangkali benar, barangkali tak benar. Tapi bila janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti betul. Pasti benar, pasti berlaku. Bila kita jangan tanyalah hasil yang kita akan dapat, tapi kita akan dapat. Rasulullah kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang memenuhi hajat kemahuan saudaranya, Allah akan penuhi hajat dia. Kita tak tahu hajat kita bila Allah akan tunaikan. Kalau kita masih ingat ya, kita baru saja lepas dari maskah, walaupun masih lagi ada yang menggunakan maskah was-was, takut masih dengan keadaan yang ada sekarang, susulan. Apapun kita tengok, walaupun hidup kita barangkali pernah senang, barangkali pernah senang untuk tempoh yang agak lama, tiba-tiba datang 2 tahun, ada yang sangat terkesan, ada yang hilang kerja, ada yang hilang pendapatan. Kesannya sampai ada yang bercerai, ada yang berkelahi, tak bercerai pun berkelahi, suami isteri berkelahi, adik-beradik pasal nak pinjam duit. Itu contoh. Nampak ujian Allah itu kita tak tahu bila berlaku. 2 tahun hampir, sekitar itu 2 tahun cerita COVID-19. Tapi kita tak, tapi barangkali jemaah kita, termasuk diri saya, alhamdulillah selamat dari perkara ujian yang berat seperti itu. Tak adalah sampai tak ada pendapatan, tak boleh nak makan, kurang itu kurang ini, cuma kurang tak boleh berjalan, orang kata. Nak bersiar tak boleh, nak balik kampung tak boleh, nak raya kat kampung pun tak boleh. Jadi yang penting, barangkali kita tak kena bala tersebut disebabkan dulu yang kita tak tahu bila kita pernah memenuhi hajat dan keperluan. Ada hamba Allah yang susah, ada orang susah, kita bantu, maka Allah melihat, Allah simpan saham kita tersebut. Hak di akhirat tidak terbatal kerana kita bersyukur. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajziz syakirin. Allah beritahu, siapa yang pilih nak dapat balasan ataupun pahala dunia, kami akan bagi, kata Allah. Siapa yang nak akhirat pun kami akan bagi. Tapi Allah kata, Allah sebut dalam Quran,
wasanajziz syakirin, kami akan bagi balasan, yakni dunia akhirat yang dapat ialah orang yang bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Kita tahulah maksud bersyukur bukan makan seorang-seorang. Bila kita bersyukur, kita pandai share. Jangan kita pandai share dalam Facebook, share dalam WhatsApp sahaja, tapi share apa yang Allah kurniakan pada kita. Baik, kita tinggalkan tentang itu. Topik kita secara mudah, Allahu Akbar, kita nak faham sedikit berkaitan dengan contohi ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak sebut sebagai contoh? Perkataan contoh ini mudah kita terjemahkan misal ataupun serupa. Apa yang Rasulullah buat, begitu serupa kita buat. Apa yang Rasulullah baca, serupa kita baca. Apa yang Rasulullah azam, niat, serupa kita berazam. Saya ambil yang mudah dulu, azam. Apa dia yang Rasulullah ajar pada kita? Allahumma inna, contoh saya ambil satu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu contoh keazaman supaya sentiasa mendapat redha Allah dan syurga Allah. Azam supaya jauh dari kemurkaan Allah, jauh dari neraka Allah, dan azam agar sentiasa mendapat pengampunan dari Allah. Bila Rasulullah ajar, maka kita pun baca. Kita sentiasa baca sebagai memberitahu kepada Allah dalam konteks doa, merupakan salah satu amalan dipanggil ibadat qauliyah. Nanti kita akan bincang, lepas ni kita akan sebut insya-Allah. Yang penting, apa sahaja yang Nabi ajar, kita nak buat benda yang serupa. Kalau boleh dengan kadar yang mampu. Yalah, pasal kita bukan orang Arab. Kadang-kadang ada doa kita tak mampu nak baca dalam bahasa Arab, sekurang-kurangnya baca bahasa Melayu. Yang penting makna, maksud, impian kita, mengadu kita kepada Allah itu serupa dengan apa yang disebut oleh Nabi, walaupun Nabi sebut dalam bahasa Arab. Kalau boleh hafal dalam bahasa Arab, terbaiklah. Maka saya rasa tak ada pula yang tak boleh hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya diberitahu ada salah seorang bekas pemimpin negara kita, bangsa India dan bukan beragama Islam, Hindu. Dia pun tahu perkataan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Takkan kita doa yang sekecil itu, yang sepenting itu pun tak boleh nak baca seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Baik. Kenapa kita nak contoh Nabi? Itu isu dia. Isunya kenapa kita nak contoh Nabi? Pasal Nabi adalah contoh yang terbaik. Kalau ada orang kata, kita pernah dengar, sehingga kan persoalan begini pernah ditanya baru-baru ini kepada salah seorang syekh yang dijemput datang ke Malaysia, Syekh Said Al-Kamali, salah seorang ulama besar dari Maghribi, di mana ada satu soalan dalam kuliah yang disampaikan oleh beliau di salah sebuah universiti dalam negara kita ini. Ada orang kata, kalau guru saya buat satu begini, Rasulullah buat begini, nescaya dia akan ikut guru dia. Bila ada macam-macam lah komen dari pakar agama, alim ulama, bahkan termasuk rakyat jelata pun, maka macam-macam lah cara nak pusing benda tu supaya jadi betul. Walhal perkataan itu, asal perkataan itu sangat berat, kerana dia boleh menimbulkan salah faham. Kalau ditafsirkan begitu begini, contohnya lah, maaf saya sebut perkataan begitu begini ni pasal kita tak tahu apa benda yang ditafsirkan.
Barangkali dia seorang faham, tapi walaupun kita faham, kita tidak berhak untuk menimbulkan keraguan di dalam masyarakat. Jadi Islam inna dina yusrun, kata Rasulullah. Agama din ni satu-satu agama Islam, bukan macam agama lain. Islam ni satu-satunya agama memang mudah. Kenapa dia mudah? Kerana dia terang. Dia terang. Bila kita bercakap sesuatu tentang hukum, biar jelas. Kalau halal, halal. Kalau haram, haram. Kalau sah, sah. Kalau batal, batal. Contoh saya sebut. Pernah ingat isu ketika dalam solat Isya yang berlaku di sebuah masjid? Tuan Imam baca tertinggal satu ayat dalam Al-Fatihah. Tertinggal satu ayat Al-Fatihah. Tak perlu sebutlah. Ini bukan menjadi aib kepada imam tersebut. Kalau aib barangkali kepada makmum yang belakang tu, pasal sepatutnya dia kena buka, dia kena tolong buka. Sebab itu Rasulullah pesan, orang yang di belakang ini biarlah orang yang ada dua ciri. Pertama, orang yang baligh. Yang kedua, orang yang bijak. Orang yang bijak tu utamanya bijak Al-Quran lah. Kerana kalau imam terlupa, baru dia boleh buka. Sebab itu saya pun bila tengok sejadah saya dekat dengan imam, takut juga. Takut imam baca juzuk ke-27, ada mam saya. Baca juzuk ke-27, nasib baik imam baca li'ila fi quraisyin ila fihim. Bila baca hak tu, kalau imam salah pun, bukan saya seorang lah, satu masjid boleh apa ni, boleh tolong untuk buka, membetulkan bacaan. Baiklah, Rasulullah ni kita tolaklah, bukan kita tolak ulama, tapi kita menyatakan Rasulullah yang terbaik. Kenapa ulama menjadi hebat? Kerana mereka mengikut Nabi. Maka jangan ada isu kita nak ikut guru lebih dari Nabi. Kita dengan guru nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benda mudah. Rasulullah diperakui oleh Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada petunjuk ikutan yang terbaik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk orang, individu kita yang dia fikir dia nak redha Allah, pahala dari Allah, dan dia nak kebahagiaan di hari akhirat. Kita kena ingat ya, hari-hari kehidupan kita, kita kena ingat hari akhirat kita. Kita pakai, kita kena ingat hari akhirat kita. Kita makan, kita kena ingat hari akhirat kita. Bukan boleh makan ikut sedap je. Tengok apa ni, restoran katanya mi kari sedap, tak kira bangsa apa pun buat, tak ada tanda-tanda halal, tapi cuma popular sedap, kita pun masuk. Sekurang-kurangnya benda tu syubhah dipanggil. Ada unsur yang meragukan. Ada unsur yang meragukan dalam suasana keadaan sekarang. Jadi kita faham. Kita tidak mahu ungkit ataupun siasat dengan lebih teliti. Itu bukan kerja kita. Tetapi kita memberi nasihat sesama kita untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan benda-benda yang syubhah ini. Yang ada jaminan halal kita pergi. Kalau dia kurang sedap sikit pun tak apa, kita makan lillahi ta'ala. Kita nak makan, kita sebut bismillah, nanti kita ungkit lagi. Jadi nak mendapatkan ikut Nabi SAW ni bukan cerita baru, cerita sejarah. Cerita sejarah ni penting. Sebab tu baru ni ada cerita sejarah yang popular, cerita sejarah perjuangan salah seorang tokoh pejuang
yang menentang penjajah. Tak perlulah saya sebut nama beliau. Yang penting, sejarah mengajar kepada kita bagaimana kita nak mentadbir kehidupan kita ini supaya kita dapat menilai. Kalau orang dulu betul, kita boleh ikut dia. Contoh sejarah para sahabat Nabi. Nabi kata apa? Khairukum qarni. Sebaik-baik dari kalangan kamu, yakni dari kalangan umat aku, ialah orang yang hidup sezaman dengan aku, sahabat Nabi. Maka kita cubalah nak ikut cara sahabat Nabi. Pasal sahabat Nabi dia ikut cara Nabi. Mereka tidur cara Nabi. Nanti kita akan bincang benda ni sedikit pasal kita nak contohi ibadat Nabi. Dalam sejarah, ketika Nabi SAW belum lagi dilantik menjadi Nabi, kita tahu jarak, ada riwayat yang sahih bagaimana Rasulullah beritahu antara kelahiran Nabi Isa dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua-dua selawat dan salam ke atas Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak di antara dua ini sekitar 600 tahun. Nabi Isa umur lebih kurang 33 tahun, sekitar umur 33 tahun diangkat ke langit. Bila diangkat ke langit, selepas Nabi Isa diangkat ke langit, antara jarak tersebut sampai kelahiran Nabi, tak ada Nabi. Dah bila tak ada Nabi, kita kena ingat al-anbiya ikhwatun li'allat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta, atau kama qala Rasulullah. Para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya bersaudara, ada hubungan. Agama mereka satu, cuma ibu je berlainan. Nabi Adam tak ada ibu. Siti Hawa bukan Nabi, dia perempuan. Dia tak ada dia tak ada tak ada ibu juga. Tapi nak kata ayah pun dia dari Nabi Adam alaihissalam. Kita tinggalkan topik tersebut. Nabi Isa alaihissalam ada ibu tak ada ayah. Yang penting semua Nabi akidah mereka satu, la ilaha illallah. Inilah contoh yang paling besar yang perlu kita ikut. Yang ini yang Allah sebut ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, bersama dengan para nabi semua sekali. Ada riwayat menyebut 124,000 orang nabi termasuk para rasul. Bayangkan, seperti yang saya sebut tadi, hidup kita hari-hari kita kena fikir tentang, dalam masa yang sama hidup kita kena fikir tentang mati. Cuma kita fikir tak nak mati kan. Kita bukan fikir tentang mati, kita fikir tak nak mati. Sebab itu kita pergi kat sini, kadang-kadang kita nak belanja kawan kita, dia pesan teh tanpa gula. Dia pesan apa ni, kopi tanpa gula. Saya sendiri pun minum kopi tanpa gula. Boleh bayangkan, kopi tanpa gula. Tak naknya mati. Ada orang kata, ada sahabat-sahabat saya, maaf saya sebutlah, di Bosnia sana, di Bosnia, pasal masing-masing ada cara nak jaga kesihatan. Dia kata kopi O tanpa gula, perah lemon. Saya pun ni perah lemon juga. Pasal apa? Tak nak mati cepat. Ingat dah mati tapi tak nak mati cepat. Kan? Itu realiti hidup kita. Kita sepatutnya berfikir bagaimana kita nak mati dalam keadaan diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan boleh mati dalam keadaan diredha oleh Allah kecuali kita menjadi hamba Allah yang tulen, yang betul.
Macam mana kita nak jadi hamba Allah yang tulen, yang benar? Hanya dengan ikut Nabi SAW. Dalam sejarah, saya ambil ketika Nabi masa tu Nabi belum lagi dilantik menjadi Rasulullah. Nabi dilahirkan, barangkali umur Nabi baru sekitar 30-an. Ada seorang lelaki nama dia Zaid bin Amru bin Nufai. Pernah dengar nama ni? Ini sejarah. Zaid bin Amru bin Nufai. Anak dia namanya Sa'id bin Zaid. Anak dia salah seorang dari 10 yang dijamin oleh Rasulullah ahli syurga. Itu anak dia. Kita tak nak cakap tentang anak dia. Saya nak cakap tentang Zaid bin Amrin bin Nufai. Zaid bin Amr bin Nufai ni seperti mana hidup zaman jahiliyah. Tadi saya sebut dua tempoh. Nabi Isa, katakanlah kalau benar 2022 ini sebagai tarikh tahun miladi Masihi, maka selepas 33 tahun, maknanya tolak 33 tahun sekitar tu, Nabi Isa diangkat, kemudian berlaku kelahiran Nabi. Dalam tempoh itu tak ada wahyu. Walaupun Nabi Isa telah bawa kitab Injil, dan bersama Nabi Isa juga ada kitab Taurat, tapi dua-dua kitab ini sudah dicemari dengan tulisan tangan para rahib, tak kira Yahudi ke ataupun kalau orang Yahudi dia panggil rabai, dan disebut dan oleh para rahib Kristian, dicemari. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Bila benda itu berlaku, menyebabkan bukan sekadar menyebabkan berlakunya pembohongan dalam hukum hakam fiqh, lebih besarnya sampai hukum hakam melibatkan ketuhanan. Hak Allah sebagai Tuhan yang Maha Satu dicemari, dikotori dengan syirik, dizalimi dengan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Allah sebut syirik kezaliman yang paling besar. Najis, innamal musyrikuna najasun. Syirik adalah agama yang Allah sebut najis. Kita sebut dalam konteks pengajian agama Islam. Bila berlaku perubahan-perubahan, tetapi dalam masa yang sama di sana ada rahib dan orang Yahudi yang duk bercakap tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Orang jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab lah kalau kita sebut biasa orang jahiliyah, hak mudahnya Abu Jahal, Abu Lahab lah. Ada ramai lagi. Kalau tanya mereka tentang Nabi Ibrahim, mereka tahu. Tanya mereka tentang nama Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi apa, bahkan hak bukan Nabi pun. Kalau tanya tentang Luqman Al-Hakim pun mereka tahu, sehingga kan dikatakan kata-kata Luqman Al-Hakim digantung di dalam Kaabah antaranya, kerana hikmah yang sangat hebat. Gantung saja, tak ikut pun macam kalau saya nak kata macam kan nanti kena marah pula kepada muslimin-muslimat. Macam bukan kita lah, bukan kita gantung ayat kursi bukan main kat rumah, baca tak pernah sekali pun kan. Baca gantung ayat kursi comel tapi tak pernah baca. Orang Terengganu kata berat nanang. Tadi imam kita baca lepas solat, kita kena ingat ayat kursi ni Nabi suruh baca 5 kali. Datuk, 5 kali kena baca. Sekali lagi saya sebut, 5 kali. Pasal apa? Pasal nak masuk syurga. Itu Nabi dah sebut. Itu contoh ni, mudah sangat nak masuk syurga. Siapa nak masuk syurga? Mudah sangat.
Selepas kita tauhid kepada Allah, tinggalkan maksiat, antaranya amalan baca ayat kursi. Lepas kita solat fardu 5 waktu, jangan bangun, Nabi bagi tahu, kecuali baca dulu. Dia tak masuk syurga pasal dia belum mati, Nabi kata begitu. Balasan ini gantung dalam rumah, cantik tak usah buat kira lah, buat balik dari tu, buat balik dari Uzbekistan, buat balik dari Turkmenistan, macam mana stan lagi buat balik, hak comel-comel. Allahu Akbar. Baik, kita tinggalkan benda tu. Tapi bukan kita, bukan jemaah TTDI. Saya tahu jemaah TTDI kalau imam baca mesti kita baca tadi. Yang penting, Zaid bin Amr bin Nufai, dia dengar cerita tentang kelahiran Nabi. Bila sebut kelahiran Nabi, Nabi dia hanya bawa bil huda wa dinil haq. Allah sebut dalam Al-Quran, bawa hidayah dan agama yang benar. Jadi satu hari dia berpakat dengan Waraqah. Kenal tak Waraqah bin Naufal? Kita tak kenal, tak pernah dengar juga Waraqah bin Naufal. Kalau tak perasan nama Zaid bin Amr bin Nufai, tak apalah. Tapi kalau Waraqah bin Naufal tak dengar juga, maknanya tak baca sejarah Nabi langsung ni. Orang yang mengesahkan Nabi berjumpa dengan Jibril ketika di Gua Hira. Sebab itu ada yang menganggap Waraqah ini sebagai sahabat Nabi. Ada kata dia bukan sahabat, tapi dia dari golongan Hunafa, maknanya orang yang lurus. Zaid bin Amr bin Nufai ni, dia berpakat dengan Waraqah, dia mengembara sampai ke Mosul. Mosul ni di Iraq. Sampai dekat Mosul ada gereja. Bila rahib nampak dia, orang Arab dengan orang Iraq masa tu pakaian dia lain-lain, dia pun panggil, kamu ni dari mana? Rahib tu tanya kepada Waraqah dan Zaid bin Amr bin Nufai. Dia kata, saya ni dari negeri yang ada rumah dibina oleh Nabi Ibrahim, maknanya Kaabah. Dia kata, pasal apa kamu keluar? Pasal apa kamu tinggalkan? Balik. Zaman ni zaman kelahiran Nabi, zaman Nabi nak isytiharkan dia menjadi Nabi. Ni nak pergi cari Nabi, nak pergi cari maklumat tentang Nabi, dan nak tak tahu di mana Nabi. Tak sempat duduk lama di Mosul, terus balik. Bayangkan dari Iraq nak pergi ke Mekah. Masa zaman dulu jalan kaki, kadang-kadang naik unta, berapa bulan perjalanan balik. Hasil dari pertemuan tadi, Waraqah pasal tidak ada Nabi, dia kata, rahib, kalau begitu aku nak ikut agamamu. Pasal ini antara rahib yang jujur, yang tidak mentigakan Tuhan. Dia rahib, kerana kita tahu ada dalam Kristian ni, dia pecah juga, macam Yahudi berpecah 71, Kristian 72. Kemudian umat ini juga akan pecah sampai 73. Kita tinggalkan topik benda tu. Yang penting, bila Waraqah cakap begitu, maka dia diakui dia sudah menjadi salah seorang penganut Kristian. Tapi Kristian yang tauhid. Kita kena faham benda ni, yang tidak kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Dia pun balik. Zaid bin Amr bin Nufai dia tak nak. Dia kata dia tak nak, dia tidak berminat nak menjadi Kristian, tapi dia nak mencari agama Nabi Ibrahim. Kalau kita baca sampai dia ada bersyair depan Kaabah. Kadang-kadang dia keluar di padang pasir, dia keluar. Pasal apa dia nak bersyair, nak mengadu kepada Allah. Nak mengadu kepada Allah, dia bersyair dengan bahasa yang indah. Dia nak bagi tahu, ya Allah, aku dengar tentang Nabi Ibrahim, tapi aku tak tahu macam mana ni semua sekali. Disebabkan dia tahu tentang Nabi Ibrahim, dia kaji sedikit tentang kajian tentang agama Nabi Ibrahim,
dia dengar Nabi Ibrahim ni ada solat. Orang musyrikin sembahyang juga. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran berkaitan dengan sembahyang orang musyrikin, muslimin muslimat. Kalau kita masih ingat bagaimana Allah sifatkan mereka ini, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Orang musyrikin ni, sekali lagi saya sebut Abu Jahal, Abu Lahab lah, mudah kafir ni bukan tak sembahyang, tapi sembahyang mereka Allah bagi tahu di depan Kaabah. Kiblat dia Kaabah orang musyrikin yang Mekah, Quraisy. Sembahyang mereka adalah siolan, sama ada sio dengan mulut ataupun sio dengan serunai, ada cara dia lah, dan tepuk tangan. Subhanallah, siolan dan tepuk tangan. Zaid bin Amr bin Nufai ni, dia kata ini bukan solat Nabi Ibrahim. Dia pun keluar, dia cuba nak sembahyang di depan Kaabah. Cara dia, pasal dia dengar solat Nabi Ibrahim ni, Nabi Ibrahim Islam, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Serupalah Nabi kita, wa makana minal musyrikin, bukan orang musyrikin. Cuma dia kata dia tahu Nabi Ibrahim ni ada rukuk, ada sujud. Dia sujud, dia rukuk depan Kaabah. Orang tanya dia buat apa? Sembahyang. Dia kata solat. Kena pukul dengan orang Mekah, pasal dia kata ini ajaran baru ni, sesat. Orang sesat sedap menyesatkan. Lepas tu disebabkan itu dia pun keluar kepada pasal setiap kali dia nak sembahyang, dia mengadu, ya Allah, aku tak tahu waktu bila sembahyang, cuma aku tahu ada waktu pagi dan waktu petang sembahyang. Maka dia pun sembahyang pagi dan petang. Dia mengadu, ya Allah, aku tak tahu macam mana nak sembahyang. Takbiratul ihram ke Fatihah tak ada, Nabi tak ada lagi. Apa nak baca? Nabi Ibrahim baca apa? Kita tak tahu. Allahu Akbar. Tahiyat macam mana? Tak tahu. Tapi aku tahu, kata Zaid bin Amr bin Nufai, aku tahu ada rukuk, aku ada sujud. Dia pun rukuk, dia sujud, dia rukuk, dia sujud entah berapa kali. Baru ni ada orang tanya, Ustaz, pasal apa sembahyang Zuhur 4 rakaat, rukuk 4, ini 4, pasal apa ni 2, pasal apa ni 3? Pening kepala saya nak jawab pasal kenapa 4, 3, 2. Allahu Akbar. Tak payah tanyalah tentang tu, sembahyang dia. Yang penting dia pun sembahyang. Bila dia sembahyang, dia pun berdoa. Dia kata, Allahumma in kunta haramtani suhbatan li nabiyyika, wahai Tuhan, kalau telah engkau tak benarkan aku jadi sahabat Nabi, maknanya tak sempat, fala tahrim ibni, dia kata janganlah engkau halang anakku suhbatahu au kama qala au kama qila anhu, ataupun apa yang disebut lagi dia berdasarkan riwayat sejarah. Maka jangan engkau halang anak aku. Kalau aku tak dapat jadi umat Nabi Muhammad, tak sempat jadi sahabat, biarlah anak aku Sa'id, dia seorang je anak, bin Zaid ini sempat. Akhirnya Sa'id bin Zaid ini dapat menjadi umat Nabi dan dia dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Jamin syurga. Pasal dia ikut Nabi. Apa dia ikut Nabi? Asyhadu an la ilaha illallah, itu yang pertama. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu baru kita disuruh oleh Rasulullah untuk kita laksanakan ibadat. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada mereka yang Rasulullah hantar dakwah, pergi ajak mereka kepada Islam, ajak mereka kepada Islam, suruh mereka mengucap. Bila mereka mengucap, ajar sembahyang, belajar. Kita kena ikut cara Nabi, kita jangan cuba tambah-tambah. Muslimin dan muslimat, saya nak ambil satu
satu benda sahaja yang disunatkan sahaja. Kalau wajib tak usah cerita lah, kita kena ikut Nabi. Hak sunat. Satu hari Bara bin Azib dia datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, macam mana nak mati dalam fitrah, nak mati bersih, suci bersih dari dosa, dapat masuk syurga dengan mudah? Rasulullah kata, antaranya Rasulullah kata, bila kamu letak kepala kamu atas bantal nak tidur, kamu baca doa ni. Doanya apa dia ya Rasulullah? Nabi pun baca dengan molek, saya baca. Saya rasa ramai dah tahu. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Nabi kata, biarkan doa ni jadi terakhir sekali bila kamu nak tidur, lepas baca surah Tabarakah, baca ayat kursi, surah Ikhlas dan apa, hak ni terakhir sekali. Kalau kamu mati dalam fitrah. Dia pun hafal, dia hafal sampai dekat wa amantu bi kitabika allazi anzalta, dia kata wa bi rasulika allazi arsalta. Nabi ajar wa bi nabiyyika allazi arsalta, Nabi, tapi dia baca wa bi rasulika. Benda betul belah ke? Nabi kata, aku ajar tadi wa bi nabiyyika, bukan wa bi rasulika, sebut wa bi nabiyyika. Nampak? Bukan tidak sah, tapi hak Nabi ajar itu ada rahsia dia. Kalau kita tak tahu, Allah dan Rasul tahu. Contohilah apa yang Nabi SAW ajar sebutir-sebutir, kata orang kita. Jadi sekadar itu yang mampu saya sebut pada kali ini berkaitan dengan topik kita, mencontohi ibadat Nabi SAW. Sama-sama kita akhiri pertemuan kita ataupun kuliah kita kali ini dengan kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma inna nas'aluka hubbak, ya Allah ya Tuhan kami. Kami memohon agar Engkau kurniakan kepada kami dalam hati kami cintakan-Mu ya Allah, wa hubba man yuhibbuk, dan cinta kepada sesiapa sahaja yang menyintai-Mu, wal amal allazi yuballighuna hubbak, dan cinta kepada semua amalan yang akan menyampaikan kami kepada cinta-Mu ya Allah. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah cinta kami kepadamu ya Allah lebih dari cinta kami kepada diri kami sendiri, cinta kami kepada ahli keluarga kami, bahkan cinta dan sayang kesukaan kami kepada air yang sejuk yang menyamankan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.